Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Amira Wafa binti Abdul Hamid, 20 FA 01111, ingin menceritakan tentang perbandingan kaedah penyucian diri antara ahli sufi dan juga ahli salafi. Baik, pertama sekali, ahli sufi dan ahli salafi ini sangat berkait rapat dengan salah satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-A'la. Seperti yang kita ketahui, dua golongan ini seharusnya dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan dakwah kepada sekalian umat manusia, kerana kedua-duanya berpegang kepada tonggak Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nuyassiruka lil yusra, yang bermaksud kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Menurut tafsir Ibn Kathir, kalimah wa nuyassiruka bermaksud kami memudahkan kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Sesungguhnya pun ianya susah. Selain itu, Allah juga ingin memberitahu yang bahawasanya hidup kita akan menjadi lebih mudah apabila kita mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hukum dan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita bukanlah untuk menyusahkan diri kita dan tidaklah susah untuk kita melakukannya, tetapi untuk memudahkan kita hidup di atas muka bumi ini dengan sempurna sebenarnya. Seterusnya pada ayat ke-9, Fadzakir in nafa'ati dzikra, yang bermaksud oleh sebab itu berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Kalimah al-dzikra adalah peringatan yang kuat kerana ianya di dalam bentuk isim mubalaghah. Maknanya kita haruslah memberi peringatan yang hebat juga. Kita hendaklah bijak dalam mencari peluang dan mengetahui pelbagai ilmu komunikasi, juga belajar bagaimana hendak berdakwah secara efektif. Qad aflaha man tadzakka, yang bermaksud sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Maka beruntunglah bagi mereka yang menyucikan dirinya, iaitu mereka yang telah berusaha menyucikan diri mereka. Mereka mungkin belum berjaya, tetapi mereka telah mula berusaha. Kalimah man bermaksud sesiapa sahaja, iaitu sesiapa sahaja yang mahu membuang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk, dan membersihkan hati mereka, terutamanya daripada unsur-unsur syirik. Oleh itu, tazkiyah dalam ayat ini pertamanya adalah membersihkan diri daripada akidah syirik. Siapakah ahli sufi? Ahli sufi adalah golongan yang cara dan perjalanan hidupnya mengikuti cara Rasulullah SAW dan para sahabat, yang lebih mengutamakan cara hidup bersederhana serta tidak terpengaruh dengan keseronokan dan kemewahan hidup dunia. Mereka adalah orang yang melakukan amalan melebihi apa yang diwajibkannya, sebagai contoh ibadat sunat, menjauhi larangan Allah, serta menyalin akhlak Rasulullah SAW daripada sekecil-kecil hingga sebesar-besar perbuatan. Antara kaedah penyucian diri yang dilakukan oleh ahli sufi adalah dengan tazkiyatun nafs, iaitu penyucian diri, satu proses yang memerlukan usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh untuk membersih dan menyucikan jiwa daripada sifat-sifat yang tercela. Antara metod yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali ialah dengan bertafakur terhadap kejadian alam. Ia merupakan pokok penglihatan mata hati serta alat untuk mencapai makrifah, ilmu pengetahuan dan pengalaman, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albabil ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim.
Maksudnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada seksa neraka." Salah satu cara lain yang telah digariskan oleh Imam Al-Ghazali ialah berzikir. Ibadah yang lebih utama dan digalakkan untuk melakukannya selain baca Al-Quran adalah dengan berzikir. Firman Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat akan kamu pula, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari rahmatku. Ta'rif ahli salafi. Ahli salaf merupakan antara generasi terawal dan utama dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah yang terdiri daripada Rasulullah SAW dan para sahabat, diikuti para tabi'in dan tabi'at tabi'in yang mewarisi pegangan, fahaman dan penghayatan Islam yang benar dan unggul. Ini berdasarkan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam bidang akidah. Oleh kerana itu, generasi di awal Islam juga dinamakan sebagai ahli salafus salih. Ahli salaf dari perspektif metodologi tidak berakhir pada generasi pertama Islam. Malahan, ia berterusan dan terus diperjuangkan oleh golongan ulama' 4 mazhab, iaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Cara ahli salafi menyucikan jiwa. Yang pertama, menyucikan jiwa dengan mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuang segala macam kesyirikan. Yang kedua, menyucikan diri dengan mengerjakan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Menurut hadis kursi dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alayh." Maksudnya, tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan ke atasnya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, amalan yang paling utama adalah mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menahan diri daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta niat yang baik terhadap apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengerjakan amalan-amalan sunnah. Salafus soleh sangat menjaga amalan-amalan sunnah dengan beragam bentuknya. Mereka tidak mencukupkan diri dengan mengerjakan yang wajib sahaja. Sebahagian mereka solat malam sehingga mengatakan tidaklah tersisa dari kelazatan dunia selain 3 hal, iaitu solat malam, berjumpa dengan saudara-saudara seiman dan mengerjakan solat berjemaah. Salah seorang sahabat menangis ketika hendak meninggal. Ketika ditanya sebabnya, dia menjawab, "Demi Allah, aku tidaklah menangis kerana dunia kalian, tidak pula aku nangis kerana berpisah dengan kalian. Namun, aku menangis kerana berpisah dengan lamanya haus saat musim panas dan solat malam di saat malam yang dingin." Maksudnya, beliau menangis sedih kerana akan berpisah dengan kebiasaan beramal puasa di panas yang terik dan solat di malam-malam yang dingin.